الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على رسول الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Nadhir, Saf Barisan Ahli Jawatan Kuasa, Ashabul Fadilah, tuan-tuan guru, para alim ulama, Tan Sri, Datuk Sri, Datuk-datuk, datin-datin, hadirin hadirat, mukminin mukminat, mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati majlis kita pada malam yang mulia ini. Muslimin muslimat yang dimuliakan Allah sekalian, kita dah masuk bulan Zulqa'dah, salah satu bulan haram daripada 12 bulan. Dan tak lama lagi kita masuk bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah, bulan kita menunaikan ibadat haji. Selamat menunaikan haji bagi mereka yang menunaikan haji, dan bagi kita yang tidak menunaikan ibadat haji, tidak ketinggalan untuk kita menghidupkan satu ibadat yang mulia di sisi Allah, yang kita namakan sebagai ibadah udhiyah ataupun korban. Satu ibadat yang mendekatkan diri kita pada Allah, kerana korban itu sendiri bermakna daripada kalimat qarraba yuqarribu qurbanan, dekat kepada Allah. Idh qarraba qurbanan fatuqubbila min ahadihima. Dalam Quran sebut cerita tentang korban Habil dan Qabil. Habil korbannya diterima kerana dia memberi yang terbaik, qibas yang terbaik yang dia berikan korban untuk Allah, yang paling gemuk, yang paling sihat. Adapun Qabil, dia memberi korban yang tidak ikhlas, dan korbannya itu ala kadar saja. Sebenarnya tuan-tuan hadirin sekalian, sebelum mukadimah ni, supaya kita nak ambil manfaat, seboleh-bolehnya korban ni kita buatlah satu rumah, satu korban, satu penyembelihan. Fadilatnya agak besar. Dalam Al-Quran surah Al-Kawthar, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kawthar, sesungguhnya ya, aku telah mengurniakan kepada engkau, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Kautsar. Al-Kautsar ada dua makna. Yang pertama, telaga Kautsar dalam syurga. Yang kedua, maknanya nikmat yang banyak. Daripada kalimah kathir. Kathir maknanya banyak. Kautsar kita maksudkan sebagai nikmat yang banyak. Jadi kita boleh faham Allah Ta'ala sebut, sesungguhnya aku mengurniakan kepada engkau wahai Muhammad nikmat yang banyak. Fasalli li rabbika wanhar. Oleh kerana itu, untuk mengucapkan syukur, memanjatkan syukur pada Allah, Allah kata fasalli li rabbika, salatlah kamu pada Tuhanmu. Dalam tafsir menyebutkan solat itu adalah solat Aidul Adha. Solat Aidul Adha. Selepas solat Aidul Adha, wanhar. Wanhar bermakna nahar, iaitu sembelihan. Maknanya ibadat sembelihan korban. Itu cara untuk ucap syukur pada Allah atas nikmat yang banyak. Hadirin sekalian, Nabi banyak Allah bagi nikmat. Bagi kita juga nikmat banyak. Nikmat iman Islam yang kita pegang sekarang ni nikmat. Nikmat yang kita nampak biasanya apa tuan? Makan, minum, harta benda, rumah, kenderaan, bonus, pangkat, gaji, sebagainya. Yang tak nampak ni yang kita tak perasan.
Sebagai contoh, nikmat oksigen tak pernah kira. Pernah kira berapa oksigen kita hirup selama ni? Tak pernah kira. Itu nikmat tu. Lagi apa nikmat yang kita tak pernah kira? Darah yang mengalir dalam badan kita tak berhenti, dia proses jalan. Kita fikir ke darah ni jalan ke? Tak jalan, tak. Tapi dia mengalir kan. Kita tak fikir benda tu. Jantung kita yang berdegup ni kita tak pernah kira pun berapa. Tapi itu nikmat. Bayangkan tengah tidur kita tak sedar apa-apa, nikmat jalan tu. Jantung mengepam darah tu, tak pernah mikir pun. Itu nikmat. Nak kata banyak nikmat yang kita tak pernah fikir pun sebenarnya. So maknanya memang banyak sungguhlah nikmat Allah bagi pada kita. Jadi macam mana nak ucap syukur ni? Banyak cara, tapi ada satu cara yang ada waktu yang tertentu padanya, iaitu korban tadi. Korban yang kita buat. Antara manfaatnya, inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya mereka yang mengatakan engkau abtar. Ini satu tohmahan, cercaan, kejian masyarakat Mekah, musyrikin Mekah terhadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan Muhammad itu batar. Batar ni maknanya putus keturunan. Nabi manusia, ada perasaan. Nabi sedih tuan. Bila dikatakan dengan kata yang begitu, satu hinaan pada baginda. Sebab tu turun surah ini untuk menggembira, menghiburkan hati baginda yang sedang sedih. Allah kata, "Hei Muhammad, kau jangan takut, kau tak putus pun. Yang terputus ialah mereka yang mengatakan kau itu batar. Mereka lah yang terputus kenikmatan, mereka lah yang terputus kerahmatan, mereka lah yang terputus hidayah. Tapi engkau tidak. Aku bagi engkau kausar, telaga kausar dalam syurga. Oleh kerana itu jangan sedih." Makna tuan-tuan, untuk kita pula, mudah-mudahan dengan ibadat korban yang ikhlas kita buat. Tak kisah tuan-tuan buat di mana, ya, yang penting kita buat dengan penuh keikhlasan. Ya, jangan ambil kira nilai. Oh, sini 850, di sana 900, ada 700. Itu bukan nilaiannya. Hak penting, yang paling penting ialah keikhlasan nak buat. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan dengan korban yang kita buat, ya, iaitu kalau ada orang yang hasad dengki dengan kita, ada orang berniat jahat terhadap kita. Manusianya begini tuan-tuan, buat baik orang tak suka, buat jahat orang tak suka juga. Nabi Muhammad pernah buat jahat? Tak pernah pun banyak orang tak suka. Buat jahat pun orang tak suka tuan. So kita ni tak tahu siapa di sekeliling kita ni ada yang tak suka. Kita kata, aku tak pernah buat jahat kat dia, tapi pasal apa dia berdengki dengan aku? Kita pun tak faham. Nama pun manusia. Jadi mudah-mudahan dengan korban yang kita buat ini, orang yang hasad dengki, orang niat jahat nak buat jahat pada kita tu tak sampai pada kita patah balik kat dia. Mudah-mudahan. Inna syani'aka huwal abtar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu mukadimah. Jadi insya-Allah kita buatlah, ya, kalau boleh satu pintu rumah tu satu, ya. Sebab besar fadilahnya. Kita sambung pada kata hikmah yang ke-43 tuan-tuan dan hadirin sekalian, menerusi kitab Al-Hikam karangan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Syekh Zarruq berkata, sebagaimana menjadi kemestian, jangan kamu pandang kecuali Allah Subhanahu wa taala dalam semua keadaan kamu. Begitu juga jangan kamu bersahabat kecuali dengan orang yang mempunyai matlamat yang sama dengan kamu. Maka inilah kata pengarang kitab Hikam, iaitu Syekh Ahmad bin Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala, nafa'anallahu bihi fi daraini amin. La tazhab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka 'ala Allahi maqaluhu. Maksudnya, jangan engkau berkawan dengan seorang yang perbuatannya tidak membangkitkan semangat taat kepada Allah dan percakapannya tidak memimpin kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu
kurang lebih terjemahan hikmah yang ke-43 ni. Jangan engkau berkawan dengan orang yang perbuatannya tidak membangkitkan semangat untuk taat pada Allah. Dan jangan kita berkawan dengan orang yang percakapannya tidak memimpin kita, memandu kita dekat pada Allah. Mafhum hikmah ini tuan-tuan, iaitu pilihlah sahabat yang dapat memperbaiki diri kamu ataupun diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sama ada melalui lisanul hal, yakni yang kita kata melalui percakapan dia, perkataan dia itu membawa kita dekat kepada Allah. Dan juga pilihlah sahabat yang memperbaiki diri kita untuk dekat kepada Allah melalui lisanul maqal, dengan keadaan dia. Perbuatan dia itu menjadikan kita dekat dengan Allah. Sebaliknya, janganlah kita mencari sahabat yang tidak mempunyai sifat tersebut, iaitu dari segi lisanul hal dan juga lisanul maqal, menjadikan kita jauh daripada Allah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi di sini pengarang memberi peringatan tentang manfaat kita memilih sahabat yang betul. Manusia ni dia tak boleh hidup seorang. Kita lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun ada sahabat. Nabi kekasih Allah, Nabi Rasulullah. Tapi Nabi dah tunjuk pada kita dalam perjuangan Nabi tak pernah seorang. Hatta dalam peristiwa hijrah Nabi tidak seorang. Nabi tak seorang-seorang hijrah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjadi sahabat dalam permusafiran Nabi menuju ke Madinah. Duduk sama-sama dalam gua Thur, ada teman. Begitu juga kita lihat dalam hadis, Nabi tak bagi kita musafir seorang-seorang. Biar ada berteman. Maknanya di sini tuan-tuan, manusia dia tak boleh hidup seorang-seorang, dia tak boleh nafsi-nafsi. Dalam hadis Nabi sebut, alaikum bil jamaah, kamu hendaklah hidup secara berjemaah. Sebab tuan-tuan, kita kalau mati esok mesti nak kena ada orang menguruskan kita. Kalau kita seorang-seorang di rumah, tak kenal jiran tetangga, memang langsung tak ada bergaul dengan orang, apa-apa jadi pada kita tuan-tuan, susah nanti. Sebab tu perlu hidup berjemaah, perlu kenal, saling mengenali antara satu sama lain. Tapi yang paling penting, sahabat tu, memilih sahabat yang dia boleh membawa kita dekat dengan Allah, itu yang paling penting tuan. Kawan itu orang pepatah Melayu sebutkan, berkawan biar 1000, bersahabat biarlah 1. Sebab memang susah nak cari sahabat. Kawan ni tak ada masalah. Kawan dalam bisnes, kawan dalam pengajian, kawan dalam package umrah, itu kawan. Tapi hak sahabat ni dia tak sama dengan kawan. Kadang kita memang kena berkawan sebab kita orang bisnes, kan? Kena. Sebab kita nak sama-sama satu bidang, nak sama-sama belajar, kita berkawan atas sebab dasar bisnes, tak ada masalah. Kita nak berkawan dengan non-Muslim sekalipun, dia Chinese, dia Indian, no problem. Bukan kata haram Islam kawan dengan dia pun tak. Sebab Nabi SAW juga dalam bisnes, dalam perniagaan, Nabi juga pernah bermuamalah dengan Yahudi. Bahkan penunjuk jalan Nabi nak pergi ke Madinah tu siapa? Abdullah bin Uraiqid, seorang Yahudi. Nabi lantik dia tunjuk jalan tu, Yahudi. Kenapa tak cari yang sahabat di kalangan sahabat Nabi yang beragama Islam? Kenapa pilih Yahudi? Sebab dalam ramai-ramai itu hak dia yang paling pandai menunjukkan jalan. Ilmu geografi dia pandai. Maka kepakaran dia kita kena guna, Nabi gunakan sebab dia memang pandai. Tunjuk jalan yang Masya Allah orang lain tak tahu tapi dia tahu. Itu kepakaran dia. Tapi dia Yahudi, tak ada masalah. Sebab Nabi tak cerita semua benda kat dia. Nabi minta tolong tunjukkan sampai sini je, sampai dekat Gua Thur, sampai situ dah kau balik Mekah. Itu je. Abdullah bin Uraiqid dia tak tahu apa-apa pun misi Nabi. Kerja dia untuk tunjuk jalan saja. Cuma kalau kita tengok Abdullah bin Uraiqid ni tuan-tuan,
kita tak tahu kesudahan dia macam mana. Adakah dia masuk Islam? Sebab kisah dia tu setakat itu je. Kisah dia tak banyak. Namanya disebut dalam peristiwa hijrah Nabi, Abdullah bin Uraiqid nama dia. Namanya Abdullah, hamba Allah, tapi dia Yahudi. Sebab tu tak pelik, dia sebelum Islam ni memang dah ada dah nama Abdullah, walaupun dia tak Islam pun. Sebab masyarakat dalam Quran pun tuan-tuan, dalam kita lihat memang masyarakat Arab di Mekah sebelum Islam lagi dah nama Abdullah dah ada. Kita tengok nama ayah Nabi pun Abdullah. Tapi cara akidah mereka tu tersasar. Sebab mereka yakin adanya Tuhan Allah, tapi ada juga Tuhan-Tuhan yang lain. Tuhan Allah tu kira macam Tuhan bapa dia lah. Tuhan lain tu Lata, Uzza ni banyak Tuhan. Dia lebih kurang kita kata mungkinlah dia lebih kurang macam agama Hindu lah ya. Dia ada Tuhan besar, Tuhan anak sebagainya. Mungkinlah begitu keadaannya. Wallah, saya tak kaji lah agama Hindu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Contoh kita lihat begini tuan, nak tengok betul tak sahabat ni boleh mempengaruhi kita? Ya, sungguh. Contoh tuan-tuan kan, katakan Kak Milah ni, contoh Puan Milah ni jenis tak berapa nak rajin sangat, jenis malas sikit lah, jenis tak berapa nak bersih sangat. Dia berkawan dengan Puan Siti. Puan Siti ni punya rajin tuan. Puan Milah bila pergi rumah Puan Siti, sampai-sampai pintu rumah tak nampak habuk pun, punyalah bersih halaman rumah dia. Puan Milah kata ya bersihnya rumah dia. Bila masuk rumah Puan Siti ni, Puan Milah ni tengok amboi rumahnya pegang habuk tak nampak, setiap bucu tak ada, punya bersih dah Puan Siti ni. Tersusun cantik tu, pinggan mangkuk elok susun, dapurnya bau wanginya, kapet tak berabuk, bersih macam hotel rumah dia. Puan Milah ni rasa semangat dia. Jealous betul aku dengan Puan Siti, rumah punyalah bersih, rumah aku ni macam tongkang pecah. Puan Milah tuan-tuan balik rumah, lepas pergi rumah Puan Siti, balik rumah dia punya rajin nak kena rumah, kena rumah elok. Sebab apa tuan-tuan? Sebab ambil semangat Puan Siti tu. Dia kata aku tak tengok cantik seronok dah rumah Puan Siti ke ni dah. Jadi dalam hati dia, balik ni aku nak kemas rumah cantik macam dia. Itu tuan-tuan baru kawan sekejap kan. Sebab kawan tu kawan baik, dapat mempengaruhi Puan Milah tadi tu. Elok kemas. Lepas tu tiba-tiba Puan Siti telefon, Milah aku nak mari rumah kamu pula. Puan Milah ni tuan-tuan kelam kabut dia. Sebab apa? Dia tahu kawan dia ni punya bersih. Rumah aku ni dah macam apa dah. Dia punya susun kemas berpeluh-peluh kawan tu mengemas rumah. Sebab malu Puan Siti nak hantar rumah dia. Dan sekali Puan Siti kata minta maaf tak jadi datang. Sudah. Tapi nak bagi tahu Puan Milah tu semangat nak kemas rumah sebab Puan Siti nak bagi. Sebab apa? Hak dia tu orang yang sangat bersih. Jadi nampak tak? Itu kita kata baru berkawan tu. Belum sahabat lagi tu. Baru berkawan, kenal sekejap-sekejap. Masuk kelas ngaji sama, tiba-tiba balik rumah. Puan Siti, jom tengok rumah saya nak belanja makan minum. Baru kenal tadi. Itu pun dah memberi kesan kepada nak jaga bersih dan sebagainya. Apatah lagi kalau dia bersahabat. Nampak? Sebab tu pengaruh sahabat dalam hidup ni cukup kuat. Sebab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis Nabi kata, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ila man yukhalilu. Ya. Ataupun dalam hadis yang lain sanad sedikit berbeza, Nabi kata ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ila man yukhalilu. Seseorang itu dia bergantung kepada agama seorang yang lain, maka lihatlah dengan siapa dia berkawan. Itu Nabi sebut. Masya Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi
Maksud hadis ni Nabi nak bagi tahu apa? Nak tengok orang ni baik ke tak baik, jangan tengok dia. Jangan tanya dekat dia. Tanya dekat dia, kamu ni baik ke? Dia kata saya baik. Belum tentu dia baik. Mungkin dia cakap tu dia riak. Ataupun mungkin dia kata saya ni tak pandai, saya ni tak ada ilmu. Mungkin dia merendah diri. Jadi jangan tanya kat dia. Cara dia Nabi ajar, pergi tengok siapa kawan dia, siapa circle dia. Itu sepatutnya. Tengok kawan dia, kawan-kawan dia semua orang-orang soleh belaka. Jadi tak salah kita berkawan dengan dia, dan mudah-mudahan dia jadi sahabat kita. Sebab apa? Sebab kawan dia kawan-kawan yang baik. Jadi dia juga akan membawa kita baik juga. Benda ni tuan-tuan, dia kita boleh buat. Saya pernah lah buat dia. Wallahualam, saya pun tak pastilah benda ni macam mana jadinya, tapi jadilah. Kata apa? Test tu. Kalau kita lihat, saya pernah cubalah dekat pelajar, tapi setakat ni saya buat memang tak pernah gagal lagi lah. Saya bagi tahu dekat, saya ambil 2-3 orang student, saya letak di depan. Lepas tu saya panggil seorang lagi student. Saya kata kat student yang seorang ni, kamu duduk sana senyap-senyap, kamu jangan dengar apa ustaz cakap. Saya tanya, saya bincang dengan 3 orang sahabat ni. Saya kata dekat mereka, ustaz nak kamu bila ustaz kata situasi pertama, kamu tak payah cakap kuat-kuat, cakap dalam hati je, bisik dalam hati, cakap saya sayang kawan tadi yang seorang. Katakan kawan tu namanya Ali. Cakap dalam hati, bisik dalam hati, saya sayangkan Ali sebagai sahabat, sebagai kawan. 3 orang ni pesan, bila ustaz kata situasi pertama, cakap dalam hati, bisik je, saya sayang Ali sebagai kawan. Itu je saya kata. Kalau ustaz kata situasi kedua, cakap dalam hati, saya benci Ali. Itu je. Lepas tu saya pun panggil Ali. Saya pun cuba kekuatan yang ada pada tubuh, pada tangan dia. Ni biasa kita buat lah. Prof Muhayyah pernah ajar benda ni. Jadi saya pun, apa yang dia ajar tu saya cubalah, tapi jadi sungguh. Kita test kat tangan dia. Bila kita kata situasi pertama, 3 orang sahabat ni berbisik, saya sayang Ali sebagai kawan. Ali tu kuat lah, kuat dia. Saya kata situasi kedua, 3 orang sahabat ni bisik dalam hati, saya benci dia sebagai kawan. Lemah si Ali tu, tangan dia lemah dia tuan. Saya tanya Ali, kamu tahu ke apa kawan kamu buat? Tak tahu. Tapi kenapa yang pertama kamu jadi kuat, yang kedua kamu jadi lemah? Dia pun tak tahu, saya pun tak tahu siapa jadi macam ni. Dia tak tahu apa-apa, dia dalam keadaan tak tahu apa-apa. Tapi kawan hak tadi pun blur juga dia. Kata, dia rasa pelik lah, macam mana jadi macam tu. Saya pun tak tahu jadi macam tu pasal apa. Saya kata ini bukan sihir, bukan, tak tahulah. Boleh jadi kita kata betul lah Nabi sebut tu. Nak tengok orang ni baik tak baik, tengok kawan dia siapa. Jadi kawan ni tadi cakap benda yang baik, bincang benda yang baik. Kalau Ali duduk dengan dia orang, Ali pun akan jadi baik juga. Tapi kalau kawan ni tadi duduk cakap benda yang tak baik, benda-benda kotor je, sembang benda yang tidak bermanfaat, Ali duduk dengan dia pun dia jadi macam tu juga. Maka benarlah hak Nabi sebut tu. Tu saya nampak kat situ lah. Tapi memang sungguh tuan saya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Naam. Inhadul hal dan dilalatul maqal adalah antara faedah bersahabat. Ibnu Abbad menjelaskan lagi bahawa al-halul munhidah, iaitu himmah yang bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala, lebih tinggi daripada segala makhluk tanpa berhajat kepada yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah sifat al-arifin al-muwahhidin. Syekh Abdul Abbas Al-Mursi berkata, Syekh Abdul Abbas Al-Mursi ni seorang ulama dari Andalusia, Spanyol, lahir pada tahun 616 Hijrah. Murid dia yang terkenal antaranya Abu Hasan Asy-Syazili. Setiap orang yang tiada martabat atau maqam syekh dalam bidang ini, nescaya dia tidak bahagia. Antara syarat kemahiran itu adalah yang pertama, memiliki ilmu yang sah. Jadi ini
Syekh Abdul Abbas dok pesan pada kita bagaimana ciri sahabat yang boleh kita ambil dia sebagai sahabat. Yang pertama kata beliau, sahabat itu mestilah memiliki ilmu yang sah, tuan-tuan. Maknanya kalau ilmu tak betul, kita pun sesat juga. Bahaya tu. Bahaya. Sebab lah ni banyak pula ajaran sesat. Jadi kena berhati-hati. Maksudnya pilih tu dia tengok background dia ni betul ke tak betul. Takut kadang mungkin pakai jubah serban, pakai Islam ni bukan hanya pandang pada pakai jubah serban, tuan-tuan. Jadi nak tengok macam mana sebenarnya pahaman akidah dia. Sebab Abu Jahal pun pakai jubah juga tak? Abu Jahal. So kita tak ambil kira bab itu. Ilmu kita tidak ambil kira 100% pada pakaian dia. Tapi biasanya orang alim dia berpakaian yang patuh syariah lah. Tu tengok Jadi kita kata dia mesti memiliki ilmu yang betul. Dari segi akidahnya jangan terpesong. Sebab kalau kita berkawan dengan orang begini, tuan, kalau sesat kita pun sesat barat juga. Bahaya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu yang pertama, memiliki ilmu yang sah. Kemudian yang kedua, sahabat itu mestilah mempunyai zauq. Zauq ni rasa, ya. Rasa yang sharih ataupun kita kata rasa sifat kehambaan tu. Bila kita duduk dengan dia, bila dia bercakap dengan kita tu, kita rasa dekat pada Allah. Oh, tuan-tuan, sahabat yang baik ini, kita tengok muka dia pun kita ingat Allah. Kita rasa dekat dengan Allah. Ini sahabat yang betul kita pilih. Bila dengar cakap dia, tuan-tuan, kita rasa dekat, rasa sifat kehambaan tu. Sebab tu Nabi Muhammad SAW, siapa-siapa yang jumpa dengan Nabi mesti dapat sesuatu. Budak kecil ke orang tua ke, bila mari jumpa Nabi, tuan-tuan, dia dapat sesuatu. Ini sifat sahabat ni, Masya Allah, yang patutnya kita jangan tinggalkan. Pernah satu ketika, tuan-tuan, Hanzalah, seorang sahabat Nabi, dia berjalan seorang-seorang. Macam dia, orang Perak kata dia macam libang libu. Ya, jadi macam muka dia berkerut, ya, macam tak ketentuan hala. Maka dia terserempak dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar tegur, Hanzalah, engkau ni kenapa rupa ini? Jadi macam kerut muka ni, siapa? Nampak? Hanzalah kata, aku ni orang munafik, Abu Bakar. Engkau kata gini, kenapa kata macam ni? Mana tidaknya bila aku duduk dengan Nabi, rasa syurga depan mata. Duduk dengan Nabi dengan Allah, rasanya syurga depan, macam nak masuk syurga dah ni. Tapi bila berpisah dengan Nabi, aduh, rasa macam munafik sungguhlah aku ni. Banyak nak buat dosa lah, rasa macam tak ikhlas. Aku ni munafik nampaknya. Dia rasa begitu. Ini sifat ahli syurga ni macam tu, tuan. Ya, dia tak pernah rasa dia ahli syurga. Sifat ahli neraka, dia rasa dia macam ahli syurga. Dia terbalik, tuan. Sifat orang mukmin, dia tak pernah rasa dia ahli syurga. Dia rasa dia macam masuk neraka. Sebab tu dia banyak istighfar, rasa berdosa. Tapi sifat ahli neraka, dia rasa dia macam ahli syurga. Ini jelas dalam Quran. Yahudi Nasrani dia mengatakan, nahnu abna'ullah wa ahibba'u. Kami ni anak-anak Tuhan dan kami dicintai oleh Allah. Dia yang mengaku macam dia tu ahli syurga sangat. Tu orang Yahudi munafik tu. Jadi memang sahabat Nabi, Hanzalah dia kata, aku ni orang munafik tu lah, banyak dosa aku ni, kenapa jadi macam ni? Abu Bakar kata apa? Aku pun sama juga. Aku pun duk rasa macam tu juga. Jom kita jumpa Nabi. Jumpa Nabi, tuan-tuan. Jumpa Nabi, cerita, ya Rasulullah, kami ni rasa begini-begini. Nabi kata, ya Hanzalah, sa'atan wa sa'atan. Hadis ni ada sahih Bukhari. Sa'atan wa sa'atan, Nabi kata, wahai Hanzalah, ada masanya engkau duduk dengan aku, ada masanya engkau kena tidak duduk dengan aku, ada masanya engkau kena duduk beribadat dalam masjid, solat dan sebagainya, ada waktu engkau kena buat kerja, ada waktu engkau kena
berjuang, ada waktu kau kena bersama dengan keluarga. Jadi mestilah takkan setiap masa duduk dengan Nabi. So Nabi nak bagi tahu engkau bukan orang munafik, tapi betul lah cara dia tu. Nabi kata jangan risau, memang begitulah keadaan orang beriman, ya. Maknanya dia kena balik, ada masa dia kena jumpa dengan orang soleh untuk mengembalikan semangatnya untuk dekat pada Allah. Tapi sampai waktu kerja, pergilah bekerja. Sampai waktu duduk dengan keluarga, pergilah dengan keluarga. Jangan hanya dengan majlis ilmu saja sampai keluarga pun tak jumpa. Jangan duduk dalam masjid saja sampai tak balik rumah. Tidak begitu. Nabi kata ada waktunya, ada waktunya, ada ketikanya, ada ketikanya. Itu cerita, ya, tentang Hanzalah. Nabi kata begitu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi nak kata yang kedua, sifat sahabat yang patut kita pilih, dia mempunyai zauq, ataupun dia bila kita duduk dengan dia kita rasa sifat kehambaan tu. Masya-Allah, ya. Kemudian yang ketiga, sifat sahabat yang perlu kita miliki, yang perlu ada pada seorang itu, kata Syekh Abul Abbas Al-Mursi, iaitu mempunyai himmah yang tinggi, ataupun kita mudah faham kita kata dia mempunyai akhlak yang tinggi. Nabi Muhammad tidak dinafikan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya bagi engkau Muhammad mempunyai akhlak yang sangat tinggi. Jadi nak kata hak kita nak pilih kawan, biar kawan yang ada akhlak yang masya-Allah, tuan-tuan. Duduk dengan dia tak payah dia cakap. Dia buat, tuan-tuan, kita nampak betul lah dia ni akhlak hebat. Cara dia masuk masjid pun tengok, oh dia langkah kaki kanan. Ni contoh ni. Hak ini kadang tuan-tuan menjadi perhatian juga. Tengok dia masuk masjid macam mana, tengok cara dia keluar masjid macam mana, tengok dia pakai kasut macam mana. Itu dia ambil perhatian. Sebab semua benda tu ada sunnah Nabi tu. Dia pakai baju baca doa tak? Dia makan baca basmalah ke tidak? Akhlak, dia tak cakap apa-apa, tapi perbuatan dia tu kita nampak dia ni memang betul akhlak Rasulullah. Ini tuan-tuan, tak pernah satu ketika, tuan, ada satu kisah anak murid ni duk cerita dekat tok guru dia, tok guru, kami kenal satu wali Allah. Dia tu wali sungguh. Tok guru tanya, macam mana kamu tahu dia wali Allah? Oh, dia tu ada karamah, tok guru. Karamah ni, tuan-tuan, ya, tengok juga kadang-kadang bukan karamah kok dia ni buat-buat saja. Ada juga karamah ni Allah bagi pada orang yang betul-betul dia memiliki, betul-betul orang beriman dan bertakwa lah. Sebab syarat nak dapat karamah ni, wali-wali Allah ni ada dua je, ya. Dia beriman, beramal. Itu dalam Quran sebut, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Dia beriman, dia bertakwa. Itu syarat wali. Allah tak sebut lebih pun. Jadi wali, dia tak tahu dia wali. Kalau dia mengaku wali, memang benar dia bukan wali. Betul, Jadi tok anak murid kata guru, dia ni wali Allah ke, dia ada karamah begitu begini. Siapa orangnya tu? Tok guru tanya. Sekian, kata. Tok guru tu pergi tengok yang dikatakan hak tu wali Allah. Masuk dalam masjid, tuan. Bila masuk dalam masjid, dia ludah dalam masjid, tuan. Tok guru kata, nampak benar lah bukan walinya pun. Nampak benar lah bukan wali. Takkan wali nak meludah dalam masjid. Ada masjid dulu mungkin dia tak macam kita kan. Kita ni ada kapet, masjid ni mungkin tanah je. Tapi hak tu masjid, bila dah kata masjid, mana boleh kita suka meludah dalam masjid? Meludah tu satu perbuatan yang tidak berakhlak lah dalam masjid tu. Iaitu kalau gitu wali Allah tak macam tu. Wali Allah mesti ada akhlak yang baik. Dia mesti ikut akhlak Rasulullah. Dia tak kata nampak benar lah bukan wali pun kalau begitu keadaannya. So maknanya nak bagi tahu, nak pilih hak sahabat ni, tengok akhlak dia tu. Cara cakap dia mengatur orang ke tidak. Ini depan orang punya cakap baik, belakang orang tu mengatur orang, mengalahkan orang lain, mengatur. Terang-terangan mengata tu akhlak. Yang keempat, iaitu tuan-tuan, syarat nak jadi sahabat ni, kita nak pilih sahabat tu,
hal yang diredai dan istiqamah. Hak ni orang dia kena cirinya dia istiqamah dalam amal ibadat dia. Tuan-tuan, kita tak payah tengok banyak benda. Nak kata istiqamah ni, tengok, tak payah tengok benda-benda besar. Macam kita tengok, biasa kita diceritakan oleh para asatidzah kita tentang sahabat Nabi yang Nabi kata dia ahli syurga kan. Nabi kata dalam satu majlis nanti ada seorang lelaki masuk di pintu belakang, di pintu masjid ni, dia itu ahli syurga. Ada seorang sahabat Nabi, dia tak perhati siapa orang ni. Maka dilihatnya, saya tak ingat nama dia apa, tapi dia masuk, dia kata, oh dia ni Nabi kata ahli syurga. Lalu dia pergi ikut rumah dia, Nabi dia nak tengok macam mana yang dikatakan dia ni ahli syurga. Lalu dia kata, saya nak menumpang di rumah kamu 3 hari 3 malam. Dia silakan. Malam-malam dia tengok, nak kata sahabat ni tadi yang dikatakan ahli syurga ni kata bangun tahajud sampai bengkak kaki, tak adalah sangat. Nak kata ada amalan lebih-lebih, tak ada sangat. Nampak biasa je. Tak adalah nampak macam satu amalan yang, yalah, maksudnya macam biasa saja. Dia pelik. Nabi kata dia ahli syurga, pasal apa? Lepas tu bila dia nak pisah dengan dia, dia pun kata, aku tengok engkau tak ada apa-apa pun amalan yang lebih-lebih pun, tapi engkau kat Nabi kata engkau ahli syurga. Dia kata, apa benda yang kau buat? Dia kata apa tuan-tuan? Ni kita biasa dengar kan. Dia kata, aku sebelum tidur, aku memaafkan orang. Kalau orang ada buat salah padaku, aku maafkan dia. Itu dia. Jadi benda tu simple kan? Itu je. Setiap hari dimaafkan orang. Kalau orang tu ada mengata dia ke, ada orang fitnah dia, dimaafkan orang tu. Itu je dia buat. Itu juga boleh jadi ahli syurga. Nampak? So maknanya tuan-tuan, dia istiqamah dengan kebaikan itu, hati dia mulia. Tak adalah kita kata, maknanya tengok istiqamah ni mungkin dia istiqamah contohnya dia selalu datang masjid, contohnya kan, kita kata ni contoh orang yang baik. Istiqamah dia selalu baca Quran, dia tak tinggal setiap hari tu, walaupun sikit je dia baca Quran setengah muka je, tapi dia buat selalu, tengok kan, ni contoh yang baik. Jadi perkara-perkara inilah kata Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, maknanya dia memiliki akidah betul, ilmu dia sah. Kemudian yang kedua, bila duduk dengan dia kita rasa sifat kehambaan tu. Yang ketiga, dia memiliki akhlak yang baik. Dan yang keempat, dia istiqamah dalam buat kebaikan. Kalau duduk dengan dia tuan-tuan, ya, sampai kalau kita tu nak kata, kalau nak tengok orang ni musafir dengan dia, bila kita bermusafir dengan seorang tu, kita akan nampak diri dia tu siapa, dia istiqamah ke tidak. Kadang-kadang mungkin di belakang kita sebelum ni nampak dia semayang, solat, tapi dalam kita duduk dengan dia rupanya tak semayang rupanya. Tapi bila kita musafir lebih 3 hari dengan dia, kita nampak ya, malam-malam, waktu malam-malam dia solat tak tinggal. Ini kita kata orang ni istiqamah. Sebaliknya kata Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, yang mempunyai satu daripada 5 sifat yang berikut ini tidak layak dan tidak sah sebagai orang yang alim ataupun orang yang kita boleh jadikan dia sahabat. Yang pertama, dia jahil dalam agama. Jahil dalam agama. Bila tanya benda-benda asas dalam agama pun nampaknya tak betul. Solat ni, solat zuhur berapa rakaat? 5 rakaat kata, nampak benar tak betul. Jadi nampak jahil dalam agama. Benda-benda perkara asas pun dia tak tahu. Ini kena berhati-hati. Maknanya bukan kita tak boleh kawan-kawan, tak ada masalah, tapi jangan jadikan dia sahabat kita. Takut nanti dia akan memandu kita kepada kerosakan. Yang kedua, dia menggugurkan kehormatan orang Islam. Senang dia nak mengatakan orang ni kafir, orang ni kafir. Semua dia kata, ni tak betul. Macam saya tuan-tuan, ada seorang hamba Allah ni, dia pernah ikut satu ajaran sesat. Kalau saya tapi dia dah keluar pada ajaran tu, bila saya tanya dengan dia apa ciri-ciri sebagainya, dia kata tok guru dia kata tok guru dia tu wali Allah. Tak apalah, dia kata wali Allah. Saya kata wali Allah ni kena tengok betul dia ikut. Tapi hak dia kata wali Allah semayang, solat Jumaat tak solat, macam mana tu? Lepas tu orang perempuan boleh salam dengan dia,
Sebab bagi dia tu dah maksum, bagi dia tak ada dosa. Dengan tok guru je boleh. Yang lain tak boleh. Tok guru yang pengikut perempuan boleh salam dia. Saya kata hak Nabi tak buat macam tu. Nabi tu lagilah wali segala wali. Nabi langsung tak pernah nak sentuh perempuan. Siapa lagi mulia, tok guru tu ke Rasulullah? Rasulullah. Itu kenapa nak ikut tok guru tu? Sebab tok guru tu tak ikut Rasulullah, saya kata. Tapi dia dah keluar lah. Dia kata kalau ikut tok guru dia pesan semua tok guru lain daripada dia semua tak betul. Yang betul dia seorang je. Yang Pak Menor lah teruk. Ustaz ke, ulama ke, mufti ke, ulama satu dunia ni semua jangan dengar cakap semua tu sesat belaka. Ni taksubnya pasal dia seorang je betul. Ni tuan-tuan bahaya. So maknanya jangan sampai kita berkawan orang ni kalau duduk dengan dia duduk mengafirkan orang saja. Orang tu kafir. Betul ke dia kafir? Kita tak tahu, ya. Kita tak tahu mati dia macam mana. Mungkin hari ni nampak dia orang fasik, tapi boleh jadi waktu dia mati esok dia beriman. Kenapa kita nak kafirkan dia kalau tidak ada bukti yang nyata? Ya. Jadi tuan-tuan, itu yang kedua. Yang ketiga, tak boleh kita bersahabat dengan sahabat ini yang mana dia masuk kepada perkara yang tiada kena mengena dengannya. Suka cakap benda pelik-pelik mengaku ni. Benda-benda yang aku rasa kiamat tahun depan kiamat. Benda ni bincang benda-benda yang kita kata tidak bermanfaat. Ni banyak buang masa. Banyak buang masa. Yang keempat, mengikut hawa nafsu dalam setiap hal. Ya. Duduk dengan dia tuan-tuan kira nak seronok saja. Solat pun tidak, apatah lagi dengan amalan kebaikan tidak, tapi hak ni seronok saja. Ni kena berhati-hati. Kena berhati-hati. Benar kita kadang tuan-tuan ialah faham, kadang sebab bisnes kita kena bercampur dengan orang, tapi kalau hak jenis kita duduk dengan depa ni tuan-tuan asyik membawa kita ni sampai tak solat ni, kena jaga-jaga. Kemudian yang kelima, mempunyai akhlak yang buruk. Ya. Ni tuan-tuan kita fahamlah. Inilah yang disebut di dalam usul tariqah. Ini kata Syekh Abdul Abbas Al-Mursi tentang bagaimana ciri-ciri sahabat yang perlu kita pertimbangkan. Kata Abul Hasan Asy-Syadzili rahimahullahu taala, la tashab man yu'athiru nafsahu 'alaika fa innahu la'imun wa la man yu'athiruka 'ala nafsihi fa innahu qallama yadumu wa ashib man idza dhukira ذكر الله فالله يغني به إذا شهد وينوب عنه إذا فقد ذكره نور القلوب ومشاهدته مفاتيح الغيوب. Janganlah kamu bersahabat dengan orang yang mengutamakan dirinya daripada dirimu, maka sesungguhnya tabiatnya jahat. Ni kalau berkawan, jangan sahabat dengan orang yang dia utamakan dirinya daripada diri kita. Asalkan diri dia je. Kalau selamat, dia seorang selamat. Di dengkol, entah. Ini sahabat yang tidak baik. Dan janganlah bersahabat dengan orang yang mengutamakan diri kamu daripadanya. Ini pun tak boleh juga. Maksudnya dia utamakan diri kita je, diri dia sendiri dia tak jaga. Ya. Dia kata engkau solatlah, aku tak payah solat. Ni pun tak boleh juga. Ya. Maka sesungguhnya ia jarang-jarang kekal. Kalau sahabat begini, kebiasaannya tidak kekal. Maka bersahabatlah dengan orang yang sentiasa mengingatkan kita kepada Allah Ta'ala. Dengan itu Allah mengkayakannya dengan dia apabila bersama, dan dia menggantikannya apabila tiada. Mengingatinya merupakan cahaya hati, dan penyaksiannya merupakan kunci-kunci segala ghaib. Wallahu ta'ala alam. Tuan-tuan, mudah-mudahan dapat kita mengambil manfaat daripada apa yang kita bincangkan pada malam ini, yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah itu atas kekurangan kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, wabillahi hidayah wat taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Wassallallahu wassalamu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin.